Okey. Kita dah live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua kita punya yang sedang menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terketul sikit hari ni. Hari ni TD sekali lagi online live untuk sharing session bersama dengan kita punya Tuan Ir Zulfarkish bin Zainuddin as a Jazro Robotic Academy Head of Executive. Kita sebelum kita mula Tuan, kita nak dengar dulu feedback daripada orang. Jelas tak suara saya? Tuan boleh cakap sikit ke? Takut orang tak dengar suara Tuan. Tanya okey je. Minta komen daripada dengar banyak suara. Hello, testing. 1, 2, 3. Boleh dengar ya? Okey, saya dengar. User yang lain, kita punya viewers, boleh dengar tak suara Tuan? Suara saya ke? Tuan Zul ke? Ya, dengar. Okey. Dia dengar. Cari pelik. Okey. Okey, good. Baik. Okey Sihat Tuan? Baik, alhamdulillah. Sihat. Minta maaf lah mengganggu hari-hari cuti ni. Apa khabar Tuan Imran di TD 1303? Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Cuma itulah kita waktu kita decide untuk buat tarikh-tarikh untuk slot every slot ni, kita tak tengok pula pada waktu cuti umum apa semua tu kan. So tiba-tiba hari ni terjatuh pada hari cuti umum pula. Allahu Akbar. Sama lah tu. Saya pun sama agak. Tengok-tengok hari ni cuti lah. Tak apalah, cuti pun sekarang kan sama dah. Hari cuti, hari biasa pun sama dah sekarang. Ya, betul. Dia dah tak tahu dah hari apa. Tak tahu dah hari apa. Sejak hari Jumaat dah macam hari Ahad ke dah sama dah. Betul. Sebab duduk kat rumah kan. Bila duduk kat rumah kadang-kadang tarikh pun tak tahu. Lagi pula satu benda yang bagi saya macam effect sikit hari kita ni, sebabkan sembahyang Jumaat tu tak ada. Betul tak? Betul. So bila sembahyang Jumaat tak ada, kita tak tahu yang semalam dah Jumaat, hari ni dah Jumaat. Dia macam terlari sikit kita punya mindset kebiasaan kita kan. Betul. Ada feedback daripada kawan-kawan tak? Dengar jelas ke? Takut tak apa nak jelas ke? Agak okey lah kot. InsyaAllah. Okey, apa kita terus lah kot Tuan. Sebab dah tarik masa dah ni, 10 minit dah jalan. Suhaili Kasmat, jelas sangat dari Ganu Fresh. Terima kasih banyak Tuan Suhaili Kasmat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada semua kita punya viewers. So hari ni TD 1303 akan bawakan satu topik untuk kita kupas, di mana dunia pendidikan digital dan kerjaya di masa hadapan. So kita bersama orang kuat, orang kuat daripada Jazro Robotic Academy, Tuan Ir Zulfarkish bin Zainuddin. Betul ke Tuan saya sebut nama tu? Betul. Okey. Sebelum tu Tuan, sebelum kita terus ke topik-topik kita, sila perkenalkan diri sedikit pasal Jazro. Perkenalkan diri sikit buat Tuan. Bila Jazro ni, sebab mungkin kita yang tahu, mungkin orang-orang yang tengah tengok ni, siapa dia Jazro ni? So silakan Tuan. Okey, baik, terima kasih Tuan Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada TD 1303 kerana berjemput untuk sesi TD sharing lah untuk hari ini, sesi untuk slot hari ini. Betul. So izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zulfarkish bin Zainuddin, merupakan Head of Executive lah untuk Jazro Robotic Academy. Jazro Robotic Academy ni ataupun nama panjang dia Jazari Robot. Dia dipendekkan jadi Jazro. Merupakan robotic center lah ataupun robotic academy yang terletak di Kemaman, Terengganu. Okay. So kita bergerak di Terengganu dan tahun ni
actually kita punya plan nak ke Pantai Timur lah kan, Pahang dan juga Kelantan ada dah beberapa strategi yang kita buat kan. But anyway tak apa, sebabkan PKP dan sebagainya. So sejarah serba sedikit ni, saya merupakan graduan mechanical engineer, okay, di Universiti Tempatan. Waktu saya belajar di universiti, saya merupakan wakil untuk pertandingan robotik IPT, dipanggil sebagai Robocon kalau siapa yang tahulah. Okay, so kepada siapa yang menonton, pelajar-pelajar IPT, silalah join Robocon kalau tempat anda ada kesatuan Robocon kan, club Robocon, is a club robotik. Banyak belajar dekat situ pasal ilmu-ilmu robotik dan juga pengatur caraan ataupun bahasa Inggeris dia programming, dan merupakan wakil Malaysia untuk pertandingan Eurobot, Europe Robotic Competition di Jerman dan France lah tahun 2008 2009 lah, lama lah kan waktu belajar dulu lah. So bila kita dah masuk ke alam pekerjaan ni, anak kita pula membesar kan. So bila anak membesar tu, kita naklah di-expose ataupun perkenalkan dengan ilmu-ilmu robotik dan juga pengatur caraan. So dekat situ tertubuhnya lah Jazro ni. So kita mengajar bukan hanya anak sendiri, tetapi kita ajar kepada sekolah-sekolah berdekatan. Dan Alhamdulillah tahun lepas kita baru start dalam setahun lebih. So tahun lepas kita dah mengajar hampir 100, dan kita telah mewakili Terengganu kan, kita di Terengganu, kita mewakili Terengganu untuk pertandingan robotik MakeX yang dianjurkan oleh Telaga Biru. Dia punya pengarah dia anda Ustaz Zahazan. Dan juga kita mewakili Malaysia untuk pertandingan robotik MakeX tu, yang kita antara wakil Malaysia yang kontingen Malaysia yang ke Guangzhou China tahun lepas lah, pada bulan Disember tahun lepas untuk pertandingan robotik ni lah. So serba sedikit tu ilmu yang ada tu, insyaAllah kita boleh share lah dengan pelajar-pelajar dan juga guru-guru ataupun ibu bapa. Dan kita juga buat kelas-kelas online lah kan sempena PKP ni kan. Nanti kita akan share lah serba sedikit. So Imran pun nak belajar pun boleh, senang sekarang. Programming dah senang dah sekarang. Itulah. Saya tengok jauh beza daripada dulu dengan sekarang. Bila saya dengar pengenalan ni, kalau saya sendiri terkejut, saya rasa orang yang dengar pun macam wow, sebab Mungkin kita tak, saya sendiri dan orang-orang selain, mungkin dia orang tak terdedah lah dengan benda ni kan. So yang mana yang terdedah dengan robotik ni, diorang mungkin pernah dengar berkenaan term-term yang tuan cakap tadi, bukan Robocon, ada event di China ke mana tadi, Guangzhou apa semua tu kan. So yang ni yang saya macam, oh banyak dah Jazro ni pergi sebenarnya. Sebab kalau tanya saya sendiri pun, saya yang rajin tengok robotik ni dalam ASN yang belaga robot tu. Tu Robot Wars, dalam robot tu. Robot Wars. Kalau tanya saya lah, yang tu saya tengok bergedegang, control by remote kan. Itu kalau orang kata macam first mind yang akan terkeluar pasal robotik, benda tu. So kita nak tahu lebih lanjut lah. Mungkin hari ni kita boleh tahu lebih lanjut. Selain daripada apa yang saya fikirkan, mungkin orang lain pun selain daripada robotik yang dia fikir macam Power Rangers ke apa, robot-robot sekian-sekian tu, Transformers. So mungkin ada input lain yang daripada robotik ni sendiri. Okay, sebelum kita mula ni, terima kasih pada kita punya viewers. Kemah salam Khairi Anwar Razali, salam, waalaikumsalam. Perkongsian terbaik Syafrizal Nasharuddin Zainal, perkongsian terbaik. Terima kasih. Itu Profesor Badia dari UKM tu, Dr. Nash yang reply. Nasharuddin Zainal, join kita kejap. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Profesor. Terima kasih. Kalau tu share lagi. Minta tolong share ramai-ramai. Minta tolong share ramai-ramai. InsyaAllah perkara ni kita bawa ke depan lagi, dunia pendidikan digital ni dan kejayaan masa depan. So kita terus kot ke topik kita yang pertama, insyaAllah. Kita faham sebab saya nampak benda ni macam ni. Saya tak pasti kita punya viewers ni orang Terengganu ke mostly, ataupun ada orang luar. Saya cuba bercakap luar sikit lah kot. Saya takut orang nak faham. Kita faham sekarang ni tau, bila berlakunya keadaan sekarang, kita ambil contoh keadaan sekarang, kita terhad untuk keluar.
tiba-tiba penggunaan teknologi, penggunaan digital tu sendiri meningkat naik secara tiba-tiba. Kita boleh tengok apa bila pos laju, JNT, mana-mana pos kurier ni tiba-tiba berlambat barang sebab orang pakai order online. Dulu mungkin orang jarang order online sebab orang lebih suka untuk pergi ke kedai ambil barang balik, pergi kedai ambil barang balik. Tapi bila berlakunya perkara yang kita tak sangka-sangka ni, ia menampakkan transformasi digital. Maksudnya rakyat lebih celik kepada transformasi digital ni. Mungkin daripada tuan sendiri, kita nak minta pandangan ataupun apa yang tuan boleh justifikasikan dengan transformasi digital tu sendiri. Boleh ke tuan? Okey ke soalan Boleh, saya? baik. Ke saya Baik, terlalu boleh. kasar jawapan soalan tu? Boleh. Baik, Tuan Imran, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Sila. Macam inilah dia, sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni kan, COVID-19 coronavirus ni telah mempercepatkan transformasi digital. Ya, betul. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil accelerate the process lah. Ya, betul. Sebab nak tak nak memang kita dalam IR 4.0 dan akan ke arah 5.0 dan sebagainya kan. Ya, betul. Kita nak tak nak memang kena berubah ke dunia digital. Tapi disebabkan COVID-19 PKP, kita terpaksa Betul. untuk menggunakan online. Betul. Kepada cikgu-cikgu ataupun ibu bapa dan murid-murid belajar yang tak biasa dengan online kan, mungkin macam tak biasa, lebih Betul. gemar belajar tuition yang berjumpa kan, jumpa dengan kita tak salah, memang kena teruskan. Betul. Tapi disebabkan kekangan kan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh keluar rumah Betul. selama sebulan lebih, 40 lebih hari kan. 10 lebih hari. So takkan nak duduk saja je kat rumah. Kalau duduk saja tu kerah tu. Betul. Lagi jumpa lagi sekali dah berlumut dah muka kan. Tak boleh. So terpaksa jawapan dia. Betul. Terpaksa. Semua orang, bukan kata dekat Malaysia je tuan, dekat seluruh dunia kan, yang mana ada lockdown tu, semua kena belajar online lah. Ya. In fact kita pun nanti at the end of the session saya akan share kelas global kita. Kita dah launch dah, atau minggu ni kedua, kelas kedua percuma di seluruh around the globe. Kita ada lebih kurang 500 lebih lah yang dah register. Tak apa, nanti saya akan cerita yang tu. So Okay. kita memang open, kita berjumpa kita joint venture dengan robotic trainer dari Pakistan dengan India. So tak apa, kejap lagi. So point dia sekarang ni, transformasi digital tu dah satu perkara yang semua orang kena belajar. Dan kelas online ni adalah satu norma baru. Ya, Ni betul. kena term-term yang Kita kita pakai kena terms yang kena terkini. gunakan. Norma baru, new norm. Kelas online, belajar nampak muka je cikgu, tak boleh nak pegang kan cikgu, nak tanya soalan, nak tunjuk apa, kena tunjuk buku je ni je. Betul. Okey dah cikgu, saya punya jawapan kan. So Betul. it's a new norm. Nak tak nak kena follow. Okay? So peredaran zaman lah. Okay, kalau kita tengok kepada transformasi digital, ataupun sekarang ni kita dalam era IR 4.0, IoT, Ya, betul. IIoT, di mana semua perkara tu dia sekarang ni kita kalau kita tengok sekarang ni manusia berhubung dengan manusia kan. Betul. Saya Aha. dengan Tuan Farid, Tuan Imran, lepas tu bersama dengan orang-orang dekat kita punya apa yang tengah share, yang kawan-kawan yang menonton kan, penonton. Ya, Lepas ni zaman sekarang ni IoT ni di mana barang berhubung dengan barang. Oh, Itu masuk IoT. barang berhubungan Maksudnya barang. maksudnya Tuan Imran punya jam, Aha. jam tu barang kan? Aha. Jam tu boleh connect dengan aircon. Jam tu dia bercakap dengan aircon. Maksudnya dekat aircon ada sensor, dekat jam kita pun ada sensor. Kita tekan button ataupun ataupun aircon tu sendiri sense macam dia beritahu, kalau dekat rumah ni panas dia pun sejukkan aircon, temperature tu pun turun sikit. Dan data yang diturunkan tu, notification dia hantar dekat kita punya telefon ataupun dekat kita punya box. Kita tak tahu, kita cuma dapat notification je. So dia orang berhubung sama mereka. Itu dipanggil sebagai Internet of Things. Things tu benda lah. Itu kiranya IR 4.0 lah tu. Di dalam IR 4.0 dipanggil IoT tu. Kira macam, kalau senang cerita, macam yang dalam video-video movie tu lah, yang by hand keluar-keluar macam tu. Macam apa? Iron Man ke? You man. Dia macam tu. Dia ni benda tu boleh fikir untuk kita. Dia boleh tahu kita punya prescription lah, kita punya recommendation kan. Itu dicampur dengan machine learning dan juga AI lah. So ke arah, bayangkan zaman sekarang pun dah macam tu. Betul. Okay, so kita tengok kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar sekarang,
bila mereka dah besar nanti lagi 5-10 tahun contohnya kan, agak-agaknya apa zaman tu? Zaman apa tu? Lagi 10 tahun tu. Betul. Kita pun tak Dia boleh dah nak kata. IR 5.0 mungkin dah lebih canggih. Betul. Kan. So bila kata lebih canggih ni, kebanyakan pekerjaan yang rutin, yang biasa, yang berulang kali, yang asyik buat benda sama je, akan digantikan dengan robot. Sebab perkara-perkara macam tu tak perlu menggunakan manusia punya intelijen lah. Manusia ni dia boleh fikir benda yang lebih berat. Macam contoh data kan, kita dapat data banyak-banyak kan. Contoh di TV kan, let's say kalau kumpul data, data pasal nak analisis data kan. So semua tu pakai robot je. Tak perlu nak apa, kalau kata one of the job yang akan decline lah, yang akan digantikan dengan robot adalah data entry. Pernah tahu kan apa? Clerk kan? Yang macam data entry tu nanti akan digantikan dengan robot. Dah lah buat benda sama je. Lepas tu kemungkinan human error kan? Pernah dengar human error kan? Betul. Human error is there. Sebab kita human. Kita pun kalau kita tengok sekarang, kan ada yang jenis kita pakai IC kita, nak senang bagi contoh ke orang. Maksudnya kalau dulu kita sampai orang akan kita kena isi borang something kan, nama, alamat. Tapi kalau sekarang ni dia dah mudahkan sikit, just pakai IC, masuk dalam slot dia tu, every maklumat kita keluar di paparan skrin, betul tak? Mungkin lepas ni sampai je kita orang scan je muka, semua maklumat dah ada. Itu yang mungkin pekerjaan kerani tu mungkin akan berkurang kalau ikut teknologi lah. Betul. So front counter ni semua akan robot lah duduk. Sebab tak perlu nak, macam contoh masuk bank, nak apa, tekan nombor. Kan ada orang yang tolong tekankan nombor ke kan kadang-kadang kan. So benda-benda tu tak payah nak isi borang. Nak kena borang mana nak ambil? Yang tu. Okey, ambil borang A, borang B. So benda-benda tu semua robot akan gantikan. So bila robot akan masuk dalam kita punya industri, dalam pekerjaan masa hadapan, pelajar-pelajar ataupun rakyat ni nak buat apa ni? Orang-orang manusia ni nak buat apa nanti kan? So sekarang ni lah masa untuk kita equip, kita lengkapkan diri mereka dengan ilmu-ilmu robotik ataupun ilmu-ilmu di belakang robot ni sebenarnya adalah pengatur caraan, programming. Robot dia takkan buat benda yang kita tak suruh. Robot ni bagusnya kita suruh buat A, dia buat A. So, dia takkan buat B, C, D, tak ada. Bukan macam manusia suruh buat A, dia buat B. Saya suka relate. Sebab mungkin pemikiran orang, ada setengah orang boleh nampak apa itu programming, apa itu robot kan. Mungkin sajalah saya nak share. Maksudnya tak akan jadilah macam Terminator tu, program untuk jaga, tiba-tiba jadi program untuk bunuh orang pula. Dia tak jadi, sebenarnya itu saja je buat. Tapi boleh jadi orang yang masukkan program tu. Sebab robot ni kalau kita tengok programming tu, memang dia akan ikut apa yang kita buat je. Kalau kata kita masukkan programming suruh bunuh orang, dia bunuh lah. Kan? So daripada sebab beza dia emosi lah, dia tak ada emosi. Macam dia. Alright, so kalau kita boleh tengok dekat kita tengok sikit slide kalau yang ada tu dari ni Tuan Imran boleh buka kan. Okey. Di mana kita tengok sikit tentang perubahan pekerjaan. Kita tengok sikit data dari World Economic Forum 2018 punya data kan. Okey, kejayaan masa hadapan yang ni sangat penting lah kan. Sebab bila saya cerita kat mana-mana pun saya akan ceritakan tentang benda ni kan. Okey, tu saya dah paparkan dah. So macam kita tahu tadi kan. Okey, yang ni lah kita boleh tengok dekat sini kan. Kita tengok yang belah kiri ni dulu, kita tengok top 10 technologies for business transformation. Nampak nombor 1 IoT ni pergerakan teknologi yang mana demand. Sebab bila kita cerita pasal kerjaya kan, kita masuk ke topik kerjaya masa hadapan, kita tengok apa demand yang ada untuk waktu tu. Sebab kalau tak ada demand, tak adalah pekerjaan tu. Macam contoh sekarang kan, tiba-tiba orang-orang yang duduk dekat online ni, demand dia tinggi sebab orang nak duduk belajar online. Betul. Sebab tu Zoom tiba-tiba orang subscribe. Yang streamer apa semua kan, semua naik. Sebab demand ada. So the first one is IoT, lepas tu robotic process automation, AI, cognitive computing, machine learning, blockchain, robotic automation, autonomous vehicle ni macam Tesla car, ni demand akan naik lepas ni kan. Blockchain ni apa? Saya aja nampak perkataan ni tapi saya kurang mungkin boleh terangkan sikit blockchain ni.
blockchain ni nanti dia kena orang dia yang kena terangkan. But anyway, blockchain ni adalah macam apa, currency secara digital. Yang ni Malaysia ataupun kebanyakan negara belum legalize lagi lah. Jangan lagi, saya pun tak nak sentuh bab ni, kan. So dia digital currency, right? Lepas tu AR, virtual reality, ni semua ni kalau kita boleh berada dekat dalam 10 perkara demand ni, insyaAllah lah masa hadapan tu kita akan cerah. Kalau tengok yang last sekali on demand market platform, yang ni yang macam Terengganu buat kan, dia ni macam Shopee, Lazada. Kalau kata untuk e-bazar tu, itu online platform lah. Macam apa, Ganu Mart ada apa? Ada e-bazar tu. Hunggar, Ganu Shop kot. Ada pelbagai, betul. Itu baru Terengganu kan. Ada banyak lagi di seluruh Malaysia dan juga seluruh negara, di seluruh dunia ni. So platform tu adalah demand di masa akan datang. So buat sekarang tak rugi lah, buat je. Nanti orang akan boleh gunakan lagi pada masa akan datang. Right? So kita tengok yang sebelah kanan tu macam saya cakap tadi, macam mana human dengan mesin, populasi pekerjaan yang akan ditukarkan kepada mesin. Sebab ada orang katakan saya, mana mungkin robot ganti manusia. Betul, saya pun pernah dapat benda tu. Maksudnya orang tak percaya yang tak ada lah, mesti nak pakai lagi orang ni. Saya pun pernah dapat benda tu. Sama-sama. Okey, kita tengok fakta yang dikeluarkan. Ni bukan saya ceritakan, kalau tengok tu source tu kan. Kita tengok daripada World Economic Forum. World Economic Forum ni adalah satu forum yang dikumpulkan seluruh ketua-ketua negara. Termasuk negara-negara blok-blok besar lah, US, Rusia, China dan sebagainya kan dikumpulkan. Dia akan bincangkan tentang ekonomi dunia. Bukan ekonomi negara dia je, ekonomi dunia untuk masa akan datang. So apa yang kita perlu buat lah kan. So data yang dikeluarkan ni 2018, 2022, 2025. Ni masa-masa akan datang ni. Tengok dia punya population human dengan mesin tu kan. Betul. Sekarang 2018, 2020 ni human masih lebih daripada 50% kan. Betul. 2022 dah masih kurang sikit. Mesin dah mula take over. Bila kita tengok yang kata 2018 tu, mesin yang digunakan masih contoh buat kereta lah kan. Kan pakai robot. Benda-benda yang nak welding apa semua kan. Lepas tu 2022 dah mula manusia punya manpower tu dah kurang sikit. Dia dah pakai mesin, dia dah pakai robot. 2025 nampak dah betul-betul perubahan tu agak ketara kan. So more than 50% robot yang akan berada di population pekerjaan lah. Ni bukan kata di Malaysia tau, di seluruh negara, seluruh dunia. So soalan saya tu, kita nak berada dekat kawasan mana tu? Kalau kata nak berada di kawasan robot, kita kena berada di belakang robot. Kalau nak kata masih nak bekerja, berada di sebelah tu, make sure kita capable lah kan. Ataupun orang memang perlu kita. Okay, dan soalan saya seterusnya, apakah pekerjaan-pekerjaan yang hilang ni? Yang kan, kita pergi next slide. Ada jawapan dia. Next slide. Sekejap, hilang dah ni. Next slide. Dekat PDF. Okay. Ni the job landscape, kerjaya masa hadapan. Sekejap. Okay, next. Sekejap, dia lambat sikit untuk keluar ni. Dapat. Tenang. Okay, relax dulu. Kiranya kalau kita nak cerita pasal yang ni. Keluar dah. Sebab semua yang kurang dia akan ada tambah. Maksudnya akan diganti lah, di replace kan. Kalau kata manusia ke belakang, human akan robot akan ke depan. Pekerjaan bagi contoh yang mudah lah. Contoh pekerjaan yang hilang kan. Contohnya pekerjaan yang orang dah tak lah demand kan. Macam kita tengok Nokia punya handphone dan sebagainya. Itu yang contoh yang kita biasa tengok. Dari segi pekerjaan yang second level, kita tengok daripada Nokia tu, orang yang bekerja dekat tempat phone tu sendiri pun dah, mana yang berfikiran masih nak pakai keypad tu semua tu, mungkin dah boleh slow-slow lah kot. Dah boleh di rumah lah kan. Macam contoh dulu nak ambil gambar, kita tengok kan dulu National Geographic, gambar-gambar daripada atas kan. Ambil gambar hutan, savana dan sebagainya kan, perlukan satu helikopter besar dan juga cameraman kan, besar pun kamera kan. Dia nak kena ambil gambar rimau muda tengah lari kat tengah, kat bawah tu kan. Sekarang tak payah dah, sekarang pakai drone je. Ya, betul. So pekerjaan juru terbang tu yang bawa helikopter, cameraman yang besar-besar tu semua dah
dia dah decline lah, digantikan dengan drone. Ini contohnya lah kan. So boleh tengok contoh-contoh lain. Dan kita tengok dekat slide ni sendiri, yang 10 yang atas ni, ni kali hitam tu, ini adalah yang kita boleh nampak lah top 10 emerging. Ni adalah 10 pekerjaan di masa akan datang yang akan naik. Yang 10 yang bawah tu kalau boleh dah nampak pun dah kabur-kabur lah kan. Dia memang dah declining lah. Dia dah kurang lah. Orang iman dia dah kurang. Ada tu ada. Iman dia kurang. Kita fokus dekat yang atas lah. Okay, the first one is data analyst ataupun data scientist. Ni biasa kita dengar kan. Ni pekerjaan-pekerjaan yang kau kerja pun data scientist. Nampak? Dia bukan pakai uji kaji pakai chemical lah. Dia pakai data sekarang. Pakai data. Betul? Dan benda ni orang kata data is the new oil lah kan. So kalau kita banyak data, kita pandai menggunakan tools untuk menganalisis data tu, demand tu ada. AI machine learning specialist, ni orang cari. Lepas tu general manager operation manager software developer analyst. Ini yang saya yakin nombor 4 ni dekat TD lah ni. Software application developer and analyst. Ni di mana apa yang TD buat pun sebenarnya adalah satu platform untuk anak-anak muda menceburkan diri dalam 10 bidang ni. Ya, betul. Nombor 5 sales professional, marketing professional, data specialist, digital transformation specialist, new technology specialist, organization development specialist, and also information technology services. So berada di dalam 10 ni. Itu dia punya tips dia. Tapi ini sama juga daripada World Economic Forum, bukan data saya reka ke apa kan. Data Kini adalah data yang fact lah. Maksudnya apa yang World Economic Forum katakan, ini antara 10 yang akan menyinar lah orang kata. Semua itulah. Sebab saya pun bukanlah kata pandai sangat, tapi saya pun belah IT juga. Bahagian software engineering ataupun orang kata programming sebenarnya senang cerita, ramai orang Melayu kita tak minat kalau ikutkan. Kalau ikutkan apa waktu saya tu lah. Maksudnya bila time waktu programming je mesti ada masalah, mesti ada letih lah programming. Waktu mungkin yang saya berlaku sebelum-sebelum ni waktu geng-geng saya dulu. Tapi kita boleh nampak sekarang ni budak-budak kecil dah didedahkan dengan program-program programming. Contoh macam yang Jazrul buat ni. Maksudnya kita ada robotic academy. Untuk gerakkan robot kena masukkan apa orang kata coding, programming application kan. So daripada situ pun sebenarnya dah membina orang kata keinginan budak-budak untuk tahu pasal robotik. Betul tak? Betul, setuju. Kena melontor buluh dari rebungnya. Ya, betul. Daripada yang mulia tu. Lagipun kalau kita tengok waktu kita belajar dulu kan, programming kan susah pakai C++ kan. Betul. Yang language tu. Sekarang programming dia pakai block programming. Dia sangat mudah je. Dia drag and drop je. Dah boleh buat programming dah. So dimudahkan lah, alhamdulillah. So cuma kita ada minat, lepas tu kena usaha sikit, insya-Allah lah tu. Sebab kalau bagi saya lah, kalau siapa yang tak belajar programming tu, dia macam kita dulu waktu belajar dekat darjah 6 lah, ataupun waktu tu zaman-zaman ICT. Zaman ICT Y2K kan. Encik Tuan Imran ingat lagi Y2K itu dipanggil sebagai IR 3.0. Time tu internet baru masuk. Itu IR 3.0. Internet baru nak diperkenalkan dekat seluruh dunia kan. www, dial-up internet, titik-titik bunyi apa semua kan. Betul. Zaman tu siapa yang tidak belajar komputer, ataupun kalau perasan waktu tu kan Tuan Imran, kita nampak banyak kelas-kelas yang ajar Microsoft Office. Perasan tak? Kalau dulu kan ada kursus Microsoft Word, kursus membaiki komputer, kursus Microsoft Excel. Zaman tu siapa yang belajar ataupun siapa yang ambil tahu, bayangkan bila dia dekat universiti, dia boleh buat assignment menggunakan komputer. Kawan-kawan dia yang tak tahu nak pakai Microsoft Word tu akan datang, macam mana nak open file lah, macam mana nak save bro, aku tak erti lah. Nampak? Betul. Benda yang saya cakap ni adalah sama sekarang ni, di mana siapa yang tak belajar ataupun tidak ambil tahu tentang programming, lagi 10 tahun macam itulah keadaan dia, di mana nanti member dia yang pandai programming, macam mana kau baca programming ni aku tak tahu nak baca macam mana nak buat if loop, macam mana nak buat control, nak call, nak movement, nak buat apa ni loop, apa pun kita tak tahu.
Betul. Sebab tu silibus pelajaran dekat KPM sendiri alhamdulillah dia selari dengan perubahan zaman. Subjek-subjek tu dah ditukarkan dan beberapa pengajian dekat IPT pun dah start tukar dah. Kita alhamdulillah lah selari. Kalau tak tukar tu takut terlambat kan. Kita mungkin ada next slide ni. Soalan daripada ni. Ini kerjayanya. Ayat teruskan. Kita ada soalan daripada Muhammad Hakim. Adakah robot Sophia atau mana-mana robot AI dapat berfikir? Mungkin selingan sikit. Boleh, tak ada masalah. Alright, terima kasih Muhammad Hakim. Siapa-siapa nak tanya soalan boleh type dia. Nanti kita sambil-sambil kita tanya. Robot yang ada AI, di belakang dia ada machine learning. AI ni dia boleh berfikir, tapi dia menggunakan input-input yang kita berikan. Macam contoh setiap hari kita makan. Contohlah ni kalau hari yang makan ataupun kita buka puasa kan. Setiap hari kita makan. Hari yang kita makan tu, data yang kita makan tu robot ni akan collect. Awak makan nasi, esok tak makan nasi. Lagi 2 hari makan nasi. Dalam seminggu tu awak makan nasi 5 kali. Dalam sehari awak makan 5 kali, dalam seminggu awak makan 5 hari nasi. So dalam sebulan tu awak makan, so majority awak makan nasi. Bila soalan datang, pizza dengan nasi, robot tu akan pilih nasi. Sebab robot tu tahu awak suka nasi. Faham tak? AI ni maksudnya dia boleh fikir ataupun kita panggil artificial intelligence pembuatan maya artificial, bahasa Melayu apa saya ingat. Artificial intelligence ni dia akan tengok data, dia punya keputusan melalui data yang kita bagi dekat dia. Kita feed data dekat dia, dia akan analisis. Dia maksudnya dia bergantung pada frekuensi apa yang kita selalu buat betul. Macam contoh Tesla Car. Tesla Car ni adalah satu mesin AI dan juga mesin learning. Dia setiap hari dia belajar. Tahukah anda Tesla Car ni dia di seluruh dunia dia communicate satu kereta Tesla Car boleh bagi tahu dekat satu Tesla Car yang berada jauh daripada dia. Macam contoh saya beritahu satu Tesla Car dia lalu jalan baru tau, jalan kampung Jalan kampung kan kadang-kadang tak masuk dalam Google Map kan. Betul. Jalan yang tak register kan. Tapi Google Tesla Car yang baru masuk jalan baru tadi tu, dia tahu mana ada bonggol. So kita yang bagi tahu kat dia, lalu kiri, lalu kanan ada bonggol, ada lubang dan sebagainya. Dia register jalan tu, seluruh Tesla Car yang lain tahu yang jalan tu ada lubang dekat A, dekat kiri, ada bonggol dekat kanan dan sebagainya. Faham tak? Itu maksudnya machine learning. Kita feed data dekat dia. So next time bila ada kereta lain, Tesla Car datang, lalu dekat jalan yang sama, dia tahu dah, kat sini ada lubang, kat sini ada bonggol. Itu yang hebat sangat Tesla Car tu punya. Itu dah betul. So untuk jawab soalan ni, dia boleh berfikir tapi menggunakan data yang kita berikan lah. Kita feed data dekat dia, dia akan analisis. AI dengan machine learning. Tapi kena keep on bagi dia data. Machine learning. Kalau kita bagi dia macam tadi kan kita bagi makan sampai contoh seminggu ataupun sebulan. Tiba-tiba kita sakit. Bulan seterusnya kita makan apa kalau sakit? Makan bubur kan? Makan bubur, makan ubat. Data tu kita tak feed pun dekat mesin tu. Apa yang berlaku nanti dia akan sampai dekat kita nasi juga, nasi keras. Dia akan ingat kita ni sihat lagi. Nampak? Itu AI. Dia akan based on kita punya data lah. Kita kena sentiasa bagi tahu dia, kita kena sentiasa bagi dia belajar. Machine learning. Dia pun nak belajar kan? Betul. Cuma dia tak ada emosi je. Itu beza dia. Sebab tu kalau tengok iRobot dia main tembak je kan orang kan. Kita ada emosi. Dan suruh dia bagi program macam tu dia bodoh je. Kita sambung. Yang ni slide ni sangat bagus untuk pelajar-pelajar dan juga yang berada dekat IPT kan especially. So impact kepada kerjaya masa hadapan kalau kita tengok dekat Kerajaan Akbar akan berlaku. Ya tuan. Ya. Kita ada terkeluar ni. Okey dah sambung balik. Kan. So bila kita tengok dekat sini kenapa jadi perkara macam tu, kita tengok ayat sebelah kiri tu. Kerjaya masa hadapan mungkin nombor 1 akan ditukarkan dengan robot. Nombor 2 akan make simpler kan. Semua orang akan ke arah lean. Tahu kan lean lebih efisien. Dan nombor 3 mungkin kerjaya tu dah obsolete dah. Obsolete tu maksudnya tidak diperlukan lagi lah, telah ditukar lagi, upgrade. So kalau boleh macam saya cakap tadi, kerjaya-kerjaya yang 10 yang nak naik itu kita berada dekat situ lah. Right? Okay. So ada lagi slide yang pasal kerjaya. So saya harap
kepada yang menonton ni, okay, so sila pastikan diri anda tu dilengkapkan dengan apa kerjaya-kerjaya yang macam ni lah. Contohnya kan kita nak tengok dekat sini, dilengkapkan dengan ilmu ni. The first one kita ada biotechnologist, biotech. Siapa yang ambil biotech tu, insyaAllah anak-anak pula zaman-zaman apa COVID-19 ni, COVID-19 coronavirus ni, biotech ataupun bahagian-bahagian biologi ni akan naik lah. Developer, political scientist, roboticist, robot dan lain-lain lah, kerjaya-kerjaya yang akan naik pada masa. Itu sebut sedikit tentang kerjaya masa hadapan. So saya rasa penonton boleh faham kot di mana kena tengok benda ni. Okey, ni satu lagi, reality nowadays. Ini bukan berlaku masa hadapan kan, kenal kan apa ni kan. Ini berlaku sekarang apa ni kepada para penonton yang melihat Tesla apa ni, ni owner Tesla kan, Elon Musk. Dia kata dia tidak mencari pekerja ni waktu dia tengah mencari pekerja lah kan. Dia kata dia tidak mencari orang yang ada GPA pointer tinggi. Dia cari orang yang macam mana? Dia cari orang yang tahu tentang AI dengan machine learning. Siapa yang tahu programming, siapa yang tahu artificial intelligence, siapa yang tahu machine learning, dia boleh kerja. Di GPA tu kalau boleh bagus lah, tak ada masalah kan. Tapi make it is a bonus lah. Yang penting sekarang ni kemahiran kita punya skill. Ini sebenarnya ini macam saya cakap tadi lah, KPM pun ke arah pembelajaran ke-21 dipanggil sebagai PAK 21. Betul. Yang tak tahu STEM. So menekankan aspek pendidikan STEM. Ya, betul. Sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Kita ada satu video, boleh saya share ke? Boleh lah kita share yang kenapa kita perlu belajar STEM tu, yang kenapa STEM. Saya paparkan video STEM. Okey, baik. So kita akan share video STEM, tengok dulu ramai-ramai. Dia duduk kat sini sekejap. Sekejap. Okey. Okey, minta maaf, jelas
Okey, baik. Itulah dia serba sedikit kita punya cerita. Sedikit-sedikit pun dah 50 minit dah Itulah, ceritanya. Panjang kan. main je ni. Kita tak sangka tau benda sekejap sangat ni jalan ni. Okey, tak apa. Apa ni, so untuk masa sekarang ni kan, kalau kata ada apa-apa soalan boleh tulis kan, untuk nak tanya kan. So saya harap kepada para penonton boleh serba sedikit boleh lihat, boleh dapat pembelajaran baru lah kan. Video tadi tu video yang dihasilkan oleh KPM bukan video orang luar ke, video daripada overseas mana-mana, itu daripada KPM. Padu adalah agensi kerajaan di bawah KPM. Maksudnya so kita tengok. Kalau kita tengok tu saja nak tanya, saya rasa mungkin ramai yang dah faham pasal STEM ni, tapi kalau saya tengok graf tadi dia macam ada penurunan. So apa tu? Maksud tadi tu yang mana mencuburi tu sebab kan kita tahu kan dah orang tidak memilih ke arah. Yalah, sebenarnya kalau kata STEM ni, sains tulen tu pun dah STEM dah tu kan. Pelajar takut nak ambil bidang-bidang tu. Sains tulen kan. So macam tu lah. Sekarang ni pun tak salah saya kan dekat apa ni, tak, kalau tingkatan 4, tingkatan 5 tu menengah atas kan ada satu aliran baru kan, aliran STEM kan nama dia kan. Dia dah combine kan lah subjek-subjek mana yang berkaitan tu dimasukkan ada satu aliran STEM. So nak lebih mudah lah, tak adalah nanti pelajar takut ke apa kan. So sebab teknologi sekarang ke arah tu, dunia ke arah tu. Kalau ambil lain tak ada masalah, but you kena deal dengan programming juga. Nak tak nak, suka tak suka, dia macam online ni lah. Kalau kata yang tak suka tu, tunggulah nanti 10 tahun, adab lah. Ada soalan tu, Suhaili Kasmat, STEM tu tadi apa? STEM tu dia short form for Science, Technology, Engineering dan Matematik. Betul? Betul. So mungkin kalau kita kekangan masa sikit. Tapi tak apa, STEM tu dia more kepada pengenalan kepada orang pelajar-pelajar sekolah untuk lebih bersedia ke masa hadapan. Yang tu yang saya boleh simpulkan kot. STEM tu pembelajaran yang diorang kena tahu buat masa sekarang untuk diorang lebih bersedia pada masa hadapan. Boleh ke menggunakan ideologi tu tuan? Boleh. Alhamdulillah. Dia mudahkan lah. Lepas tu sekarang ni pun ada, kalau dekat overseas dia ada STEAM, dia tambah A untuk arts. Lepas tu kalau dekat KPM dipanggil stream R untuk reading kan. So itulah elemen-elemen untuk menggabungkan lah kan. Kalau kita tengok banyak juga program-program inovasi yang menggunakan STEAM, arts dan juga reading lah untuk kita masukkan sekali dalam STEM. Okey, baik. So seterusnya kita pergi ke dunia pendidikan, dunia digital. Sikit-sikit kalau ada. Alright. Kalau kita tengok dekat zaman sekarang pun kita boleh tengok banyak platform-platform platform online kan yang mengajar kelas-kelas online secara percuma ataupun berbayar. Betul. Mungkin Tuan Imran boleh buka kat page yang ada Udemy, yang page yang ada banyak platform. Sekejap Yang ni kot platform to learn online class. Yang tu. Okey. Okey. Sebab sekarang ni kalau kata belajar online kan, banyak ada, terlalu banyak kan. Sebab benda tu dah jadi demand, so dia jadi bersepah lah, banyak sangat. So dekat sini saya share antara platform yang kita boleh belajar secara percuma dan banyak dia punya knowledge, dia punya course dia sangat banyak. Okay, nombor satu tu udemy.com, Udemy ke apa kan. Boleh tengok ni pun ada free classes, ada yang berbayar. edx.org, ini dia macam university punya course lah dalam tu. Lepas tu ada Coursera, nombor 4 ada YouTube. YouTube ni sebenarnya agak powerful, boleh tempat belajar je apa yang awak nak cari. Ya ada je dekat YouTube tu. Kalau kata nak repair washing machine ke apa, type lah dekat YouTube tu, ada lah tu buat share. Ya betul Kan nak repair apa rosak ke benda kan, insyaAllah ada lah tu. Lepas tu nombor 5 Han Academy. Han Academy ni kalau siapa yang tahu, ada banyak course dalam tu, boleh subscribe, boleh belajar. Nombor 6 pluralsite.com and also Skillshare pun ada free online classes. Dia sebenarnya sekarang ni bergantung kepada kita punya minat lah kan. Kita tahu dah benda ni penting. Kita kena usaha lah, dah kena ada minat sikit, lepas tu kena usaha lah, kena commit. Kalau duduk saja tidur je jadi lah kan. Betul tu. Tahu dah dunia berubah, tapi tidur kat rumah kan. Tidur kat bilik kan, macam alah, anak-anak pula yang terkandas dekat ABT contohnya kan, belajar-belajar kan. Kelas dah tak ada, makan dia bagi free contoh, dah tu. Main game ke? Ideanya apa? Kita ada next slide ni kita ada international class.
Boleh tuan Okey. ceritakan sikit global STEM Boleh, learning. kita pun dah sampai ke antara penghujungnya. Okey, ini kita boleh open lah. Ini saya nak share dekat semua. Ni yang saya cakap tadi lah pada awal tu. Kita ada buat satu kelas online percuma, secara percuma, dinamakan sebagai Global STEM Learning. Kita combine dengan trainer dari Pakistan dengan India. Okay, so kelas pertama kita dah jalankan pada 2 Mei. So kelas kedua kita akan buat pada 9 Mei insyaAllah. Kelas yang kedua kita akan buat 8 ke 12 kelas lah, selama 2 atau 3 bulan lah, seminggu sekali punya kelas. So semua boleh register, free, it's a free, totally free. Join, tu register link dia. Okay, nak.la/global STEM, register dekat situ. Nanti kita akan bawa kepada satu link untuk FB group. Kita akan buat live dekat situ. So diharapkan siapa nak belajar, tapi dia learning language tu English kan. So kalau nak belajar improve your English also can join Global STEM ni Learning. maksudnya kerjasama daripada 3 negara ke? Ya, betul. Wah. So waktu kelas tu berjalan, semua negara ni dalam satu kelas yang sama lah. Ya, ini trainer saja di 3 negara, tapi kita ada kalau kata orang, kita ada 500 lebih, nak ke 600. Sekarang ni dia 580 lebih dah untuk register. Di seluruh negara ada, Tuan Imran. Ada New Zealand, ada Indonesia, Dubai, Qatar, India, Pakistan confirm ada. Afrika Selatan pun ada, South Africa pun ada join. Ramai. So kalau tak join tu rugi lah. Siapa nak belajar ni free je. Ini knowledge free. So siapa yang tengah tengok tu terus register. Orang kata sambil kita ambil tahu benda baru lah ibaratnya, betul tak? Betul. Okey. So bijak. Okey, baik. Siapa nak register? Okay, next. Tepi kat seterusnya kita ada game. Kita ada pertandingan pula kan selepas daripada kelas online ni. Kita pergi kepada pertandingan yang akan kita anjurkan. Ini adalah program bersama dengan TD 1303. Okay, ini adalah satu program dipanggil sebagai International Online Game Making Competition. Ya, betul. Kita buat terus ke peringkat antarabangsa sebab ada daripada peserta-peserta kita yang dekat luar negara tu dia nak join juga. Ni siapa yang nak join, kita bersama dengan TD, alright, dengan pihak Tuan Imran ni sekali. Okay, so siapa yang register untuk ke pertandingan robotik, ni pertandingan game making. Ni pertandingan buat game. Kita boleh download software ni secara percuma dan kita boleh buat game. Kalau kita tengok sekarang ramai orang suka main game. Betul. Tapi sedikit orang yang membuat game. Dan mereka yang membuat game tu lah yang membuat duit. Ya, betul. Yang main game tu duduk saja je lah main. Macam biasalah main je lah kerjanya. So kita nak buat satu perubahan lah dekat sini, di mana kita nak mengajar pelajar-pelajar membuat game. Okay, game ni dia banyak level. Ada game yang ayam, game game snake, game-game yang biasa-biasa, yang makan cherry, sampailah game yang power-power kan. Game yang kita tengok yang Mobile Legend, itu semua bermula daripada bawah. Kalau tak start daripada game basic, kita akan dapat game-game yang PUBG lah, whatever lah yang budak main sekarang kan. So kalau anda ataupun kita belajar daripada sekarang, belajar daripada baby step lah dipanggilkan, basic, InsyaAllah slowly you akan pergi sana. Betul. Malaysia boleh menghasilkan game sendiri yang power, right? So siapa yang join competition ni akan dapat satu workshop online secara percuma, duration dalam 1 jam. Kita akan ajar buat game lah, free online game making workshop. Macam mana nak buat, rasa dalam 3 game juga kot, 2 atau 3 game lah yang kita akan ajar macam mana nak gunakan blok-blok programming. So sebelum semua free je, dekat laptop sendiri boleh buat. Sebelum game competition ni, Jazrul sendiri akan buat kelas untuk game making ni. Yep. Okey. Pakat daftar ramai yang mana tengah view tu, share nak registration link tu nak.la/game Jazrul, tak pun terus pergi kat page Jazrul terus. InsyaAllah dekat situ lagi banyak maklumat. Betul tak? Kita pun TD sendiri ada share juga maklumat berkenaan registration ni. Boleh like page kita TD dan juga boleh like page Jazrul sekali. Okey, saya tengok ada satu lagi ni. Yang ni Jazrul Online Robotic Competition. Tadi game making. Yang ni yang fokus kepada robotik pula lah. Siapa yang nak masuk ke robotik kan.
InsyaAllah ni kita berkolaborasi lah, coming soon ni. Ni belum launch lagi. Ini belum Kolaborasi launch. dengan Telaga Biru, insyaAllah Telaga Biru Tengah Berhad. Aha. Ni pun international juga kita nak, tapi ni kena ada robot lah. Ni macam siapa-siapa around the globe, siapa-siapa yang ada robot namakan sebagai robot M-Bot tu, dia boleh masuk lah. Dia tu kan, tu M-Bot Honest. Coba lah ni nanti saya cerita lebih lanjut dekat page lah nanti. Ya, betul. Oh, by the way, yang tadi game making tu, siapa yang join dapat 3 sijil. Siapa Bukan yang satu join sijil dapat lah, 3 tiga sijil? Kita tekan back tadi kan. Dapat 3 sijil lah. So 2 dari Jazro, 1 dari TD. Yang ni tulis 2 ya. Ni yang tak ambil. Dia dapat 3 sebenarnya. Okay. So Ada ada had umur, dia tulis itu suitable for age. So maksudnya lepas 17 boleh masuk lagi ke macam mana? Dia 7 sampai 17 tak boleh. Yang besar tu sebab bila dah besar ni dia cepat tangkap kan dia. Ajar sikit dia boleh explore banyak. So tak bagi kita limit sampai 17. So Imran nak masuk kena kategori lain lah. Masuk kategori lain lah. So mungkin benda ni kita boleh bawa kepada sekolah-sekolah. Kita tuju ke sekolah-sekolah. Tu tarik minat sekolah-sekolah. Kita pun ada satu sekolah angkat kita. InsyaAllah lepas ni ada penyertaan daripada sekolah angkat kita, insyaAllah. Okay, apa lagi lepas ni? Okay, penutup dia boleh gambar kita dua kot. Ni tak ada apa dah dekat slide. Okay, baik. Okay. Hari ni memang banyak slide. Tak macam kebiasaan yang berlaku sebelum ni. Memang muka saya dengan muka panel yang akan keluar. Hari ni kita just tunjukkan slide dan kita memberi pendedahan. Sebenarnya tak cukup ni masa kalau kita nak cakap lagi, betul tak? Kita sebenarnya kalau nak cakap berkenaan dunia pendidikan digital, sedihnya saya dah umur 19. Kita ada komen daripada Muhammad Afif Godda Benedish. Sedihnya saya dah umur 19. Umur 19 tau. Orang utara. Ada yang komen tu. Komen di Facebook. Kalau umur 19 kan, yang mana lebih daripada 17 tu, cuba belajar Arduino. Awak belajar Arduino tak? Dia belajar try buat projek-projek Arduino base. Itu pun masa hadapan lah. Saya tak cerita kat sini lah. Itu yang kategori, sebab nak belajar pun programming pun ada level kan. Daripada Scratch pergi kepada Scratch, naik atas sikit. Sekolah menengah akan belajar Python. Lepas tu baru C++. Lepas tu ada Raspberry Pi punya hardware. So benda-benda ni semua kita boleh buat projek sendiri kat rumah kan. Macam yang saya cakap tadi, Tuan Imran, daripada contoh kita nak siram pokok kita kan, kita boleh pakai phone je, IoT. Boleh buat projek IoT sendiri dekat rumah. Kita tekan button je, dia akan siram pokok. Ataupun automatic siram pokok, tanpa kita suruh dia siram pokok pun. Sebab kita dah set dekat situ, kalau tanah tu kering, dia siram pokok. Tapi dia boleh bagi notification kat kita lah. Kita boleh monitor berapa temperature, berapa humidity kan. So kena explore lah buat projek tu. Untuk umur macam sebenarnya umur tingkatan 1 pun dah boleh buat dah. Betul. Kan kalau kata yang adik Muhammad Afi ni kan, kalau tak biasa boleh start explore lah. Dia nak kena explore je sebenarnya benda ni, betul tak? Dia orang kata try and error. Cuba salah buat lagi, cuba salah buat lagi. Tapi kalau salah sangat, kita minta tunjuk ajar, mungkin daripada Jazro Robotik Akademik boleh membantu. Tapi sebenarnya tu bila saya tengok tajuk dunia pendidikan digital dan kerjaya di masa hadapan, dia sebenarnya sangat menggambarkan satu isu yang hangat lah buat masa sekarang, yang saya boleh katakan. Sebab kita faham, ni pendapat saya, mungkin boleh diguna pakai. Takut salah. Sebab dunia pendidikan sekarang bukan macam dulu. Kalau apa yang saya boleh kata bukan macam dulu, memang totally different. Kalau dulu kita ambil contoh, dulu untuk menjadi kita lecturer lah katakan, dia akan ada satu program yang orang panggil yang lecturer apa benda tu. So habis program tu dia terus jadi lecturer. Tapi bila tiba-tiba waktu sekarang ni dah tak wujud dah program tu sendiri. Dan plus pula ada program daripada MARA sendiri, yang saya dapat maklumat, program MARA dulu yang bawa student ke overseas luar untuk belajar sama pengajian, sama ada beasiswa ataupun pinjaman, pun dah tak ada dah. So maksudnya lain dah benda tu.
So orang sekarang pun kena faham, yes, pendidikan tu masih lagi penting, tapi orang kata soft skill kot, betul tak? Soft skill kita sendiri, we need to add on our soft skill untuk terus bernyawa lah di masa sekarang. Kalau boleh kata untuk terus bernyawa di masa sekarang. Betul, setuju. Kerjaya di masa kena lengkapkan diri dengan talent lah, kemahiran. Betul, soft skill tu lah. Kalau pointer power pun betul. 5.0 pun pointer power, tapi kita tak ada soft skill kan, orang pun takkan ambil kita kerja lah. Kemungkinan tu kurang lah orang ambil, demand tu tak tinggi lah. Compare dengan orang yang okey je lah, 3 pointer tu, duduk makan ke apa kan, tapi dia banyak join event, dia masuk pertandingan, dia wakil Malaysia, dia wakil negeri, dia wakil IPT. Orang akan tengok, dia ni betul, bila presentation skill you akan naik kan, you boleh bercakap depan orang. Orang tak kisah pun sebab result sekarang ni, orang nak you boleh buat kerja. Betul. Siapa yang boleh buat kerja, siapa yang boleh execute job dengan efficient dan juga ada tambah sikit inisiatif sendiri tu, tu. Kan, tak kisahlah pointer berapa kan, pointer tu. Tapi jangan lupakan belajar kena belajar. Ya, betul. Macam saya kata dia, jangan tak belajar kena belajar, okey. Pointer tu kena maintain, jangan teruk sangat, jangan bawah sangatlah. Tapi dia comel lah kan, kelas kena pergi, assignment semua kena buat lah. Tapi kena tambah dengan aktiviti co-curricular juga lah. Ni Muhammad Hakim ni, baguslah. Adik dia tanya soalan. Ada tak platform khas untuk belajar Raspberry Pi? Tuan Imran tahu ke Raspberry Pi tu kan? Saya pernah dengar dia macam Arduino tu kan, yang benda cik-cik, kalau tak silap saya lah. Apa dulu saya ada buat program, buat final year project, yang mana saya tengok setengah orang tu dia beli papan besar ni je, lebih kurang papan, tapi benda tu macam komputer dah. Mungkin yang tu kot, betul ke? Kalau salah betul. Betul. Raspberry Pi ni adalah komputer bersaiz kad kredit. Betul lah tu. Okay. So platform untuk Muhammad Hakim, boleh Google. Tak salah saya dekat yang platform saya cerita tadi tu, dekat Coursera, Udemy, Academy, Skillshare pun ada mengajar tentang Raspberry Pi. Ataupun nak senang pergi dekat YouTube lah. YouTube pun ada, boleh cari Raspberry Pi, ambil yang basic dulu, start dengan nyalakan lampu ataupun buat beberapa projek kan. Okay, ada boleh type, ataupun senanglah untuk jawab soalan straight to the point, pergi kat YouTube, type. Jawapan dia ada kat situ. Kelas ada kat situ. Apa yang tadi kan, platform online tu kan, kita tambah sikit lagi. Mungkin tadi kita start lambat, kita habiskan lambat sikit. Berkenaan YouTube tu sebenarnya pada viewers kita yang sekarang ni, YouTube tu sebenarnya sekarang macam-macam ada. Saya boleh kata macam tu. Sebab yang sekarang ni viral, kita pun faham sekarang ni kan PKP, orang tak boleh keluar, tak boleh beli makanan luar kedai kan. Lepas tu orang masak sendiri kan. Dan tengah viral satu orang kata YouTubers ni, dia punya video masak je. Dia punya video, kita bukan cakap pasal Khairul Aming. Kita cakap pasal ada satu orang ni, if I'm not mistaken, India tak salah saya, perempuan, Sugu Wat, I tak ingat. Orang komen situ, video dia biasa je, tak perlu edit, dia just pakai kamera biasa, pakai ambil video biasa. Tapi apa yang dia nak sampaikan tu sampai orang luar overseas pun ambil retweet balik video dia untuk khabar ini adalah salah satu cara nak masak kari yang senang. So saya yang tu yang tengah viral lah yang saya tengok. Maksudnya dalam YouTube tu, you just type apa, cara buat anything, cara buat bla bla bla, cara ni apa. So mostly ada, betul tak tuan? Betul. Dalam YouTube tu. So mungkin Hakim dan kawan-kawan Hakim nak tahu pasal Raspberry Pi, boleh tu. Tak pun like page Jazrul, PM direct dengan tuan Tuan Zul, InsyaAllah. Okay, Muhammad Hakim, ada soalan-soalan lain lagi? Ada tambahan soalan lagi? Okey, baik. Kita pun boleh closing dengan Tuan Imran, ada apa-apa lagi nak cerita? Kita ada satu video Jazari ni, kita nak display.
Boleh? Boleh lah kot. Itu dalam 3 minit. Boleh untuk sambil-sambil kita tenang jap kan. Kita nak minum air ke apa? Minum air ke belakang tu? Jangan. Jangan. Boleh tak boleh. Kita rehat kejap, kita tengok video ni, lepas tu kita boleh closing insyaAllah. Ya, betul. So this is last video daripada ni. Tengok dulu sikit-sikit mungkin pengenalan apa yang Jazro dah buat, event yang dah buat. Kita tengok yang permulaan je lah kan. Yang tengah-tengah tu cakap mungkin kita boleh cut situ kot. Boleh. Okey, baik. Okey, selamat menonton. Come on. Jazari Robot ditubuhkan dengan tujuan untuk melahirkan generasi muda yang mahir dalam kemahiran STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dengan moto Develop Young Engineers, kami memfokuskan kepada pembinaan modal insan yang boleh mengaplikasikan penggunaan teknologi digital selari dengan Industry Revolution 4.0 atau IR 4.0. Kelas robotik yang diadakan di Jazro Robotic Academy adalah seperti yang dikendaki oleh konsep pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21 yang menekankan aspek pembelajaran secara seronok dan santai. Kami memfokuskan kepada elemen 4C iaitu collaboration, communication, creative and critical thinking. Kami mengalu-alukan kerjasama dan kolaborasi dari pihak luar dan pengetahuan dalam bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik kepada anak-anak muda, penduduk setempat dan golongan dewasa untuk mengenali dunia digital pembelajaran, microprocessor, Arduino, Raspberry Pi, drone programming dan banyak lagi. Semoga dengan sedikit usaha yang kami bawakan akan dapat memberi impak yang besar kepada komuniti setempat, kepada anak-anak muda yang akan memimpin negara pada masa hadapan, di mana dunia telah pun berubah ke arah dunia yang lebih kompleks. Robot, AI dan machine learning menjadi rakan baik manusia pada masa tersebut. Dengan belajar programming, coding robot, baru kita dapat mengawal robot dan menguasai robot. Perancangan kita dah. Okey, Tuan Zul, minta maaf kita cut sikit video tu. Boleh, tak ada masalah. Mungkin ada orang kata last kata-kata akhir daripada Jazro kepada viewers kita. Silakan, anything you can say about Jazro ke apa-apa ke, silakan. Okay, alright. Terima kasih Tuan Imran. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada TV 1303 atas jemputan untuk sharing ni nanti. Kalau kata ada lagi nanti beritahu lah, nak panggil panel ramai-ramai ke apa kan, nak bincang. Kalau kita pun ada beberapa ni network lah kan, kalau kata nak masuk ke, nak panggil lecturer ke, nak panggil profesor ke apa kan, semua kita boleh sama-sama lah link sambungkan dia punya network tu. So kepada anda yang menonton, terima kasih kepada menonton sampai ke penghujung rancangan. Okay, teruskan belajar explore, okay, dunia eksplorasi anda bermula dari sekarang ni. Online class ada banyak, semua itulah kalau yang paling bagi saya lah, kalau nak join kelas tu make sure kita kena minat dan kena commit lah, sebab biasalah gangguan sekarang dah banyak sangat, and dengan notification Facebook lah, Twitter, apa benda, PUBG, member ajak main Mobile Legends dan sebagainya. So kita kena jaga masa kita. Okay, untuk kita letakkan dalam jadual masa untuk belajar sekian jam, masa untuk main iPad, main game sekian jam, masa untuk baca Quran kena ada masa untuk bersama keluarga, solat jemaah kena ada. So bila jadual kita ada, kita akan lebih tersusun hidup kita, insyaAllah.
So akan terus diberkatilah nanti, dalam bulan-bulan puasa ni. So saya harapkan kepada semua join global class. Kita akan buat kelas pada hari Sabtu. InsyaAllah saya akan share details dia. Hari Sabtu biasa pukul 5 lah. Kalau waktu ni pukul 5 petang, sebab kita nak suit dengan masa-masa negara lain. Kalau India tu pukul 2, kalau dekat South Africa pukul 11 pagi. Kita tak boleh buat pagi. Malaysia antara yang awal kan, negara-negara dekat dengan matahari terbit ni. Kalau kita buat pagi, dia orang tengah tidur. Kita buat sampai sikit. Pukul 5, dia orang pun baru cantik lah waktu tu, pukul 2, pukul 12, pukul 11 dekat sana. Lepas tu game making competition kalau boleh join, belajar buat game. Daripada situ mungkin titik tolak anda untuk menghasilkan satu game yang awesome lah. Macam mana awesome-nya PUBG Mobile Legends, macam tu lah game anda pada satu hari nanti. Okay. So last kali saya harapkan untuk Ramadan anda pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya, insyaAllah. Right, teruskan duduk rumah, okay. Stay safe, stay healthy. Baca Quran lah kan, tak ada buat apa kan, baca makna dia sekali. Alright, itu je Cik Imran. Okay. Bagus. Orang kata apa, pesanan yang lengkap berkenaan dunia dan akhirat dia sekali gabung. Alhamdulillah pada viewers kita, kita ada satu last soalan. Tuan Zul ada duduk di TD je. Jazro adalah salah satu kita punya tenant yang kita menjalankan usaha sama bersama Jazro. So dia memang ada di sini, cuma PKP ni duduk di rumah lah. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Zul daripada Jazro Robotics Academy. Kami daripada TD dan mungkin viewers mendapat input yang baik lah. Maksudnya robotik ni bukan sekadar orang akan fikirkan robotik, dia sebenarnya banyak lagi. So banyak lagi benda yang teknologi yang akan membangun pada masa akan datang, dengan sharing about pekerjaan yang akan datang, pekerjaan yang mungkin dah akan decrease tak lama lagi. So terima kasih banyak-banyak sharing session yang hari ni bagi saya, sharing session ni yang sangat-sangat tepu kat otak saya ni, sebab saya nak kena relate macam-macam. Dia macam berasap kan? Berasap dah ni. Minum air dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Zul. Terima kasih kepada semua viewers kita. Terima kasih banyak-banyak kerana view. Alhamdulillah view tak drop dari tadi. Alhamdulillah. You are very, orang kata, terbaik lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sebelum kita akhiri kita punya ni, yang terima kasih yang baik-baik semua datang daripada Allah. Mungkin yang silap-silap kata tu ataupun ada tersilap-silap sikit tu semua saya. Kita akan viewkan waktu berbuka untuk rakyat Terengganu. Yang mana rakyat luar tu mungkin boleh je nak tengok. Kita ada satu video waktu berbuka. So terima kasih banyak-banyak Tuan Zul. Kita jumpa lagi insyaAllah. Habis PKP jemput datang TD. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.